Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menggalakkan penglibatan pihak berkuasa tempatan PBT dalam gerakan koperasi. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata pihaknya percaya penglibatan mereka tidak mengganggu tugas hakiki masing-masing. Banyak kali saya telah nyatakan di Parlimen, kita mahu penglibatan dalam gerakan koperasi ini dari kalangan graduan, dari kalangan penjawat awam kerajaan, dari kalangan pesarah kerajaan, dan ini terpakai galakannya terpakai kepada pejabat-pejabat kerajaan seperti majlis perbandaran untuk mereka menubuhkan koperasi yang boleh menjalankan perkhidmatan tanpa menyejaskan tugas hakiki mereka, seperti mana yang telah dibuktikan oleh koperasi Majlis Perbandaran Temerloe ini. Setakat ini terdapat 47 koperasi membabitkan kaki tangan PBT dengan keahlian 20,089 ahli di seluruh negara. Pada majlis yang berlainan, SME Corp Malaysia telah melahirkan 763 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berupaya mencapai tanda aras kualiti tinggi sekaligus berjaya meraih Anugerah Enterprise 50 E50. Datuk Ewan Benedict berkata daripada jumlah itu, 67 penerima berjaya tersenarai di pasaran modal serta meluaskan pasaran di dalam dan luar negara. Sebagai inisiatif berterusan dalam menyokong pembangunan PMKS, terutamanya dalam kalangan penerima anugerah, beberapa sesi perkongsian turut dilaksana dengan kerjasama rakan strategik. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah E50 di Ibu Negara. Anugerah dianjurkan bersama oleh SME Corp Malaysia dan Deloitte Malaysia dengan sokongan KUSKOP. Polis Johor mengatur gerak 1,534 anggota dan pegawai untuk bertugas sepada sambutan Deepavali hujung minggu ini. Ia termasuk 95 pegawai ditugaskan di dua pintu masuk negara iaitu di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor untuk mengatasi kesesakan. Ketua Polis Johor Datuk M. Kumar mengingatkan mereka yang pulang ke kampung untuk memanfaatkan aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP bagi mencegah jenayah di kediaman masing-masing. Kumar memaklumkan tiada tangkapan baharu dalam kes culik seorang ahli perniagaan pada 13 Oktober. Tambah beliau, siasatan masih berjalan terhadap 13 individu yang ditahan termasuk yang direman hingga 29 Oktober ini. Melaka menerima kehadiran kira-kira 11.25 juta pengunjung setakat September lalu. Peningkatan positif sebanyak 86.56% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan beliau yakin jumlah peningkatan berkenaan adalah impak daripada penganjuran acara ikonik yang menjadi serampang dua mata dalam mempromosi sektor pelancongan di Melaka. Ia juga seiring dengan usaha kerajaan negeri untuk merancangkan sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Festival Kebudayaan dan Kesenian Antarabangsa ICAF at Sungai Melaka di dataran Pengkalan Rama Pantai. ICAF 2024 yang berlangsung selama 3 hari menggabungkan 3 festival utama iaitu Festival Sungai Melaka, Festival Seni Silat Melaka dan International Folklore Arts Festival. Kolej Komuniti Padang Terap dan Kolej Komuniti Bandar Darul Aman dengan kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah mengambil inisiatif mengadakan CSR memasang sistem pendawaian elektrik di rumah asnaf. Ia bertujuan untuk membantu golongan asnaf yang memerlukan kemudahan tersebut yang lebih selamat dan efisien di kediaman mereka. Pengarah Kolej Komuniti Padang Terap Muhammad Aisyah Mudin Yaakob berkata, program ini juga bermatlamat bagi meningkatkan kemahiran teknikal pelajar sambil menyumbang kepada masyarakat yang memerlukan. Selain itu, ia memberi peluang kepada mereka untuk mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di dalam kelas dalam situasi sebenar. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum.